Masjidil Aqsa, kecuali orang yang telah sampai ke Masjidil Aqsa. Kita tidaklah perlu dekat masjid. Bila orang tanya lampu dekat masjid ada berapa, tak ada nak jawab. Tapi suatu hari nanti ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila selesai semua berlaku di Isra wal Mi'raj, Nabi sampaikan mula-mula sekali kepada siapa? Cuba tentu. Ada yang nampak wajah Nabi, rasa bimbang dan takut. Mula-mula pergi tadi siapa? Iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni kenapa muka suramnya ni macam sendu yang muka ni? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memperjalankan Nabi. Malam tadi ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Bila sebut ke Masjidil Aqsa, maka Abu Jahal mengatakan bahawa ini di antara, kalau kita main bola badminton tu kan, macam bagi bola tangkuk lah. Bagi bola tangkuk, sebab apa? Dia nak kenalkan memang benar Muhammad ini gila. Memang benar Muhammad ini orang yang disebut sebagai sihir. Dia nak memperbodohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pada dia, kita semua berlaku Isra wal Mi'raj kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal pandai. Sebab tu orang yang mengipas Abu Jahal, dia tak panggil Abu Jahal, kita dipanggil Abu Jahal. Namanya Abu Bakar, bapa kepada segala orang-orang yang pandai. Abu Bakar, orang-orang yang bijak. Kalau ramai orang yang bijak, ada ketua ni yang kita panggil Abu Jahal. Maka dia minta izin, wahai Muhammad, boleh tak apa yang kamu ceritakan tadi itu kau cerita balik kepada orang yang aku akan panggil? Kata boleh. Jawab Nabi boleh. Maka dikumpul. Waktu itu dia menjadi orang yang menyebarkan berita tentang apa yang berlaku Isra wal Mi'raj kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan berita, semua orang datang. Bila orang dah datang, Nabi sampaikan, dia dah senang supaya ramai yang dengar cerita Isra wal Mi'raj bahawa Muhammad ini adalah penipu, adalah ahli sihir, adalah orang gila. Bila mana sampaikan semua cerita, ada salah seorang dan juga beberapa rombongannya. Sebab awalnya orang biasa pergi ke Masjid Al-Aqsa, sekarang di Palestin. Maka dia nak tanya, wahai Rasulullah, nak tanya kalau betul lah yang hamba ni pergi ke sana malam tadi, aku nak tanya sikit ni, tolong sifatkan bagaimana Masjidil Aqsa itu dia. Ada sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagaimana sifatnya Masjidil Aqsa. Sebab tu saya sebut tadi pasal lampu, itu dah lampu dekat masjid ada berapa lampu, kipas ada berapa. Kita baru nak kira kipas ada berapa, lampu ada berapa, pintu ada berapa, masuk kat mana, keluar kat mana, tandas ada berapa pintu tandas. Bermakna minta sifatkan Masjidil Aqsa, tapi dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menceritakan apa yang disifatkan tentang Masjidil Aqsa. Dan orang yang dengar, orang yang biasa pergi ke Masjidil Aqsa, maka dia mengatakan bahawa benarlah apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara. Tapi Abu Jahal tak puas hati. Hingga kan dia pergi sampaikan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang apa? Tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kamu nak dengar kita yang terperinci tentang Isra wal Mi'raj Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik jumpa tangga, jumpa langit, jumpa Allah, jumpa Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul semuanya dah wafat. Siapa yang belajar ilmu tauhid, penuntutnya ialah tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Kerana Allah nak hukum
kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh bayangkan Allah menghidupkan di antaranya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, menghidupkan Nabi Allah Daud alaihissalam, menghidupkan para nabi, para rasul dan orang-orang yang disebut sebagai awliya yang telah meninggal dunia, yang telah wafat. Allah menghidupkan secara nyata. Untuk apa soalannya? Untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengatakan atau berita pun yang pelik dan lebih pelik sekalipun, asalkan berita itu tentang Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, tak kira lah berita apa pun, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan membenarkan apa sahaja, sekecil mana dan sebesar mana berita yang dibawa. Dan begitulah tingginya nilai keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksudkan dengan lailat minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu, di mana Allah telah memberkati perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberkati perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam-macam yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ini yang disebut dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke 4878, 4878. Hadisnya tarafnya sahih. Apa ini? Iaitu ketika berlakunya pada Isra wal Mi'raj, maka Nabi ditunjukkan ada golongan yang mana kuku mereka ini daripada tembaga. Allah jadikan kuku daripada tembaga. Apa yang dibuat? Dicakar di dada ni sampai muka sampai sakit. Tak cukup lagi, cakar di muka sampai mengau-ngau kesakitan. Muka yang dicatat dengan kuku daripada tembaga, muka dengan dada. Maka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam, kenapa itu? Kenapa orang golongan ini buat macam ni? Maka golongan ini dihukum oleh Allah, dipamerkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dua perkara. Golongan ini buat dua perkara. Yang pertamanya, orang ini, golongan ini mengumpat di antara satu sama lain. Bayangkan, kalau hari ini kita ada 4 orang lain, tak kira amal apa yang kita buat. Kalau kita belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah, tengok balik hadis yang begitu panjang, amal yang diterima dan amal yang ditolak. Sesiapa sahaja yang ada ratib wirid, sembahyang tak berhenti, dia punya puasanya hebat, apa sahaja dia buat, sampaikan malaikat hafazah mengambil amalannya dengan kebanggaan, umpama cahaya yang terang benderang sampai di langit yang pertama. Sampai di langit pertama, ada malaikat yang menjaga pada langit yang pertama. Apa yang dibuat? Siapa orang ini? Aku tak benarkan amalnya naik sampai langit kedua. Apa salahnya? Satu dia salahnya. Orang ni satu dia salahnya. Apa salahnya? Kerana dia ada lagi, masih lagi mengumpat di antara satu sama lain. Kalau hari ini amal kita yang banyak, pagi sampai ke maghrib, dari maghrib tadi amal dibawa ke atas, berjumpa dengan malaikat yang menjaga langit yang pertama, ada dosa mengumpat, maka amal tadi diambil dan dicampak kepada wajah dia. Bayangkan, dosa mengumpat ni dosa yang sangat dahsyat. Ya serius. Tapi di dunia bahayanya amal yang terang benderang diangkat oleh malaikat hafazah dengan penuh kebanggaan. Tapi ada lagi malaikat yang menjaga penapis amal ni. Ada dia mengumpat, amal tidak diterima. Jangan main-main dengan mengumpat, tak apa. Maka yang kedua, apa dosa orang ni? Hinggakan kuku lagi pada tembaga, cakar dada ni dan cakar muka ni. Yang kedua, dia suka mengaibkan
sudah tentu orang salah. Yang dikatakan itu betul, tetapi itulah umpatan-umpatan. Kalau mengaitkan, lagilah mengaitkan orang lain. Siapa yang suka mengaitkan orang lain? Orang yang kenal di antara satu sama lain. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kamu dengan musuh kamu, sekali kamu perlu berjaga-jaga dan berhati-hati. Tetapi kamu dengan sahabat kamu perlu berjaga-jaga dan berhati-hati sebanyak 1000 kali. Kerana sahabat kamu tahu kelemahan kamu, tahu keaiban kamu. Maka kebanyakan orang yang suka menyebarluaskan keaiban orang lain, orang yang dekat dengan dia, orang yang duduk dekat, ngopi, dengar cerita-cerita, orang pula yang akan menyebarluaskan keaiban orang lain. Itu di antara yang Allah sengaja pamerkan, tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sesekali terlibat dengan mengumpat. Yang keduanya dengan mengaitkan orang lain. Maka seringkali setiap tahun, sahabat tahun, kita mendengar Isra wal Mi'raj, dan sejauh mana penghayatan kita dan kesedaran kita terhadap apa yang kita dengar daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau timbul rasa takut, syukur pada Allah. Timbul rasa bimbang dan risau, syukur pada Allah. Kerana perasaan tadi Allah telah memberi ke dalam jiwa orang-orang yang beriman. Bimbangnya amal aku tak diterima, beramal, tapi sebimbang takut amalnya tak diterima. Kebimbangan tadi itu Allah kurniakan dalam jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bukan tak ada iman, imannya terlalu nipis. Apa jadi pada orang ni? Dia tak rasa apa pun. Kita dah kumpul daripada besi ke, gunting lidah ke, mandi dalam darah dan nanah ke, tak ada kesan. Bahkan orang inilah yang menghantar saudara dia, kawan dia masuk ke dalam kubur. Dia yang dari kubur, dia yang hantar, dia yang kebumian. Tapi tidak terkesan kepada hati. Bukan tidak beriman, tetapi kurang beriman. Tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita belajar Isra wal Mi'raj ini, seandainya timbul perasaan takut, bimbang dan berharap kepada keampunan Allah, maka orang ini Allah telah berikan nikmat dalam jiwanya, kerana dia salah seorang daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nafas yang lain melainkan syukur kepada Allah dengan nikmat yang sebegini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 atau 3 jam. Dalam kitab disebut tidak boleh dengan 3 atau 4, disebut 4 atau 3 jam saja. Maka begitulah peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku, iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara asbab berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, suatu ketika bumi yang besar ni, dia bercakap kepada Allah dengan penuh bersyukuran. Apa dia? Dia bersyukur kerana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi bersyukur kepada Allah kerana adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain pun bersyukur juga, tapi Nabi Muhammad ini terlalu, bumi ini sangat bersyukur kepada Allah. Dan bumi ini merasa begitu bangga dan bersyukur yang tidak terhingga dilapaskan kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Dia beri kawan dengan Nabi langit, bumi kawan dengan langit. Dalam kitab disebut Nurul Salam oleh Imam Nawawi Al-Bintani. Maka bumi dan langit ini dirasa macam jealous, cemburu dengan kelebihan yang ada pada bumi. Maka langit minta kepada Allah supaya dibawa naik
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun seketika, walaupun sekejap, kerana nakkan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah makbulkan, terima apa yang diminta oleh Nabi. Maka itu di antara asbab berlakunya Isra wal Mi'raj. Allah menaikkan Mi'raj sampailah langit yang ketujuh, dan bersyukurnya langit terhadap apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ni siapa? Umat Nabi. Kita semua ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beruntung siapa? Orang yang berkhidmat, orang yang berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ni, pattern dia, jenis dia, suka berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dia orang biasa kan, tapi dia suka tolong aku, tolong orang ni, bantu aku, bantu orang ni. Orang susah, orang fakir, orang miskin, orang nak beli baju sekolah, nak apa, semua dia tolong, dibantu. Orang lain dia kenapa bantu macam tu? Kerana orang yang dibantu itu ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dia nakkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pentingnya kesedaran. Ingat bahawa kita semua ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan langit satu malam dibawa dan langit merasa syukur kepada Allah dan merasai keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan kita ni, barang siapa yang berselawat sekali je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekali je, maka Allah akan bersalawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Okey, soalan, boleh tak kita bayar bagaimana 10 salawat daripada Allah kepada orang yang sekali bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh bayangkan 10 daripada Allah? Tak boleh. Yang satu daripada Allah pun kita tak boleh bayangkan betapa luasnya, betapa tingginya, dalamnya rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jangan kita kurang bersalawat. Kalau dulu kita belajar 100 kali sehari, akhir zaman ni 300 kali sehari. Bagi orang yang sudah berusia, jangan kurang daripada 1000 kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita menunggu, lebih baik kita bersalawat paling kurang 100 kali sehari, paling kurang. Tambah sikit 300, tambah sikit lagi 1000 kali setiap hari. Bukan kadang-kadang tak mampu nak buat 1000, kadang-kadang tak mampu, bagikan waktu-waktu tertentu supaya kita habiskan 1000 kali salawat setiap hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kemuliaan yang Allah telah berikan kepada langit dan bumi dengan asbab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok buruk ni binatang, bukan seekor tau. Dalam kitab disebut ada 40,000 ekor, 40,000 ekor buruk yang berada di dalam syurga Allah. Salah seekornya Allah telah umumkan kepada buruk tersebut bahawa engkau akan dinaiki oleh Muhammad bin Abdullah, iaitu kekasihnya Allah. Engkau ni akan dinaiki oleh Muhammad bin Abdullah. Semenjak didengar peristihaan itu, maka buruk tersebut dia tidak lagi makan, dia tidak lagi minum. Kalau dalam bahasa kita disebut, dia tidak lagi berumput di dalam syurga Allah. Kenapa? Kerana kerinduannya nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka begitulah tingginya dalam kerinduan buruk nak bertemu dengan yang menunggangi. Siapa tuannya? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ini kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampak lagi kita di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahkan boleh minum di kolam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya akan timbul rasa cinta. Tanda waktu cinta kepada Nabi, orang itu akan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila ni? Sampai suatu ketika Allah kurniakan dalam jiwanya kerinduan. Cinta dulu, baru rindu. Bila ada kecintaan, akan datang kerinduan. Rindu nak berjumpa, nak menziarahi, nak memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita semua ni yang Allah tutup air kita banyak air, terlalu banyak air. Kalau ikutnya, pagi tadi buat maksiat, pagi tadi datang api daripada langit sambung kita. Sebab bukan sekali diberi teguran, berkali-kali Allah tegur. Dia pun tak tahu, dia buat lagi. Pagi buat, tak buat, pagi petang. Pagi petang dia buat maksiat. Allah boleh turunkan api daripada langit dan sambung kita. Boleh. Tapi tidak. Dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menanggung azab kepada dia. Dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menutup aib kita. Malam ni nampak mulia, sangat mulia, banyak kemuliaan pada wajah kita, pakaian kita, tingkah laku kita. Kenapa? Kerana Allah telah menutup keaiban kita. Dengan berkat siapa ni? Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab janganlah sampai kita langsung tidak mahu mendekatkan diri kepada Allah, tidak mahu ingat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara peristiwa yang berlaku, Buraq sangat rindu kepada tuannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tak makan, tak minum, tak merumput, kerana nak bertemu. Bila dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam tu, dan sampai waktunya diturunkan, diambil dan diturunkan oleh Jibril alaihi salam, Buraq ini tak tenteram, tidak biasa dengan keadaan bunyi, suasana, cuaca dan sebagainya, tidak biasa. Maka Buraq ini tak tenteram. Maka Jibril alaihi salam bertanya kepada Buraq, kamu tahu tak siapa yang berada di hadapanmu? Maka jawab Buraq, tak tahu. Maka bisik Jibril kepada Buraq, itulah tuanmu, kekasihnya Allah, itulah Muhammad bin Abdullah. Buraq daripada tak tenteram, dengar nama tuan dia, dia meletakkan belakangnya untuk dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenderaan daripada syurga, kenderaan daripada syurga diambil, diturunkan ke bawah, dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kesimpulan yang kedua tadi, kerana Allah nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang dah wafat, Allah hidupkan pada malam itu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berjumpa, diketemukan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak masuk di akal, tak logik pun. Tapi bukan dengan logik, tetapi
dengan keyakinan. Ini kuasanya Allah. Allah menyatakan bahawa inilah kekuasaanku. Yang kamu ada malam ini tanda Allah mencintai. Allah memilih kepadamu. Yang kamu hidup malam ini, siapa yang menghidupkan kamu? Maka Allah yang menghidupkan kamu. Yang kamu boleh bergerak ni, Allah yang menggerakkan kamu. Boleh hadir ni, Allah yang meringankan. Allah yang membuatkan segala kebaikan untuk kamu. Maka begitulah Allah menyatakan kemuliaan-kemuliaan yang Allah titipkan, yang Allah curahkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antaranya. Maka seterusnya yang ada pada malam itu, ada dalam kitab disebut ada 3 yang mengiringi. Satu malaikat Jibril alaihissalam, kedua Mikail. Yang jalan kita dengar ada malaikat yang namanya macam nama manusia. Namanya Ismail, penjaga langit yang pertama. Langit pertama ada malaikat-malaikat yang jaga, di antara namanya Ismail. Tapi jangan kita dengar, tak apa, ini dua. Jibril alaihissalam dan juga Mikail. Gabriel ataupun Michael dalam bahasa putih, iaitu yang telah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara Allah menyatakan malaikat yang besar ada berapa? Ada 4. Jibril, Mikail, Israfil. Ada 4 yang besar. Allah datangkan 2 yang besar, yang hebat. Kalau kita panggil yang pentol-pentol, yang ketua-ketua, yang hebat-hebat, Jibril alaihissalam, selain daripada menemani Rasul, daripada menyampaikan wahyu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang tanya, jadi Jibril ini buat apa? Bila mana Rasul dah wafat, Rasulullah SAW dah wafat, dia tak sampaikan wahyu lagi. Kan kita belajar tugas pada malaikat menyampaikan wahyu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka dalam kitab ini juga menyebut tentang kepercayaan beriman kepada para malaikat. Di antaranya malaikat Jibril buat apa? Di antara tugas malaikat Jibril alaihissalam ketika ini dan waktu ini ialah pergi menziarahi orang yang meninggal dunia dalam keadaan ada wudunya, ada sembahyang. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan berwudu, ada wudu, maka malaikat Jibril akan datang kepadanya menziarahi. Dan itulah di antara kelebihan orang yang menjaga air sembahyangnya, wudunya. Maka Allah mengutuskan Jibril alaihissalam datang kepadanya. Sebab itu hukum siapa yang jaga terbatan, itulah keberuntungan. Seterusnya, ketika mana sampai ketika bersilah raja yang diumpamakan Allah itu raja mengundang kepada orang yang paling istimewa. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berumpama. Bila mana sampai di Masjidil Aqsa, apa yang dibuat? Maka ada 2 rasul, ayah dan juga anak. Ayah Nabi Daud alaihissalam, ayahnya. Anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita fikir dengan akal kita, kan dah lama wafat, dah lama dah wafat. Maka Allah hidupkan, Allah nyatakan secara nyata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi Allah Sulaiman dan ayahnya Nabi Allah Daud alaihi wasallam pada malam itu? Iaitu mengambil tadi dan mengikat buruk tadi. Ambil tadi dan ikat buruk pada satu tempat. Ikatan tadi diletakkan di tempat tadi buruk diikat. Maka seterusnya Nabi dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menjadi imam. Dan sewaktu kita akan belum untuk menjadi imam kepada para rasul, para
Maka Nabi SAW telah menjadi imam kepada seluruh di kalangan mereka. Maka orang tanya, dia sembahyang apa ni? Ada orang tanya sebab apa sembahyang tak ada lagi. Orang kata sembahyang kan baru nak dikabulkan, tak? Ada sembahyang, ada kaedahnya, ada cara. Maka semua kita ni nama sembahyang itu sembahyang tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid. Dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawlud wa Munabbihat Al-Qulub, maka diajar kepada kita bersyukur kepada Allah. Maksudnya mendirikan 5, iaitu sembahyang yang fardu. Kita maksud hamba bersyukur kepada Allah, mendirikan 5 waktu sehari semalam tu, itu tanda hamba syukur kepada Allah. Anishkurni wal walidaina, dan juga bersyukur, berterima kasih, berbakti dengan kedua orang tua itu bagaimana. Maka itu dalam kitab tadi Al-Jawhar Al-Mawlud wa Munabbihat Al-Qulub, maka disuruh kepada kita supaya 5 kali kita menyebut Rabbul Firli wal Walidayya, Rabbul Firli wal Walidayya sebanyak 5 kali. Yang kali kelima itu warhamhuma kama rabbayani shaghira, mendoakan keampunan, 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 keampunan dan juga rahmat, supaya Allah berikan rahmat juga kepada kedua orang tua ini. Selagi mana tak buat macam tu, selagi itulah kita belum lagi berbakti, berjasa kepada kedua orang tua ini. Tapi sedikit selinganlah, kalau ada anak suka makan sedap tetapi dibiarkan mak yang dilampau tu, tak makan ke, tak digaukan makan ibu ayah dia, maka anak yang sebegini tidak layak untuk makan minum makanan yang lazat, minuman yang lazat yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebut dalam kitab yang sama Al-Jawhar Al-Mawlud. Sebab tu kita sebagai anak perlu beradab, perlu menjaga adat kita dan juga jasa dan bakti kita, pengorbanan kita terhadap kedua orang tua kita. Itu sedikit selingan, sedikit selingan. Lalu di antaranya yang Allah hidupkan ialah iaitu Nabi Allah Sulaiman AS dan juga Nabi Allah Daud AS, kerana Allah nak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan selesai sembahyang semua, maka bermulalah malam tu Allah ambil kebanyakan yang bermata-bermata, yang hijau dan yang merah daripada surga tu. Allah bentukkan Mi'raj. Allah bentukkan Mi'raj. Mi'raj tu apa? Tangga. Ada berapa anak tangga? Ada 10 anak tangga. Lagi ada 7 lapis. Anak tangga ada 10 anak tangga. Bermula daripada mana? Anak tangga pertama sampai anak tangga kedua tu, kalau kita nak kira jarak dia, disebut dalam kitab ni bahawa dia punya jarak anak tangga pertama sampai anak tangga kedua tu, kalau kita berjalan kaki, dia punya jarak dia 500 tahun perjalanan kaki. Perjalanan kaki 1 tahun, itulah jarak dia. Daripada tangga pertama sampai tangga yang kedua. Bermula daripada mana? Bermula daripada batu yang besar yang berada di Masjidil Aqsa. Batu itulah disebut sebagai batu daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebut dalam kitab batu yang istimewa yang berada di Masjidil Aqsa. Bermula Nabi nak naik ke langit. Maka Nabi SAW naik ke langit. Seperti mana yang disebutkan tadi, ada 7 para Nabi, ada 7 langit, 8 Nabi
Yang kedua itu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan kedua itu ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Bermakna ada 8 orang para Nabi yang berada di setiap langit itu 1, 2, 3, 4 sampai 7. Yang kedua itu ada 2 orang Nabi. Sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan naik lagi satu tingkat sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dalam bahasa Sidrah bermakna pokok bidara. Sidrah itu bermakna pokok bidara. Al-Muntaha ialah tempat sampai. Maka Sidrah yang digambarkan ialah pokok bidara yang menjadi tempat sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai Sidratul Muntaha, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi atas. Namanya Mustawa. Namanya Mustawa. Yang Mustawa ni, ketika sampai di Mustawa ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memperdengarkan kepada telinga Nabi ini, iaitu gorisan. Kalau kita pun gorisan, pen ataupun qalam, yang disebut pen ataupun qalam, bentuk gorisan. Maka begitulah yang Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mustawa. Nak naik lagi atas sampai sini tak ada lagi. Jibril alaihissalam sampai kepada mustawa saja. Sampai mustawa dekat Jibril berhenti. Nabi dah kata sikit dan Nabi tanya kenapa berhenti? Engkau kan kekasih aku, kenapa kau berhenti? Kekasih tak akan tinggalkan kekasih. Maka jawab Jibril alaihissalam, tempatku, hak aku ni sampai sini. Sampai sini. Kalau aku melepasi ni, seandainya aku melepasi tahap ini dan hak ini, maka aku akan hancur dan aku akan binasa. Kalau lepas lagi itu, maka hancur dan binasa. Maka kata Jibril alaihissalam, sebelum Nabi meneruskan perjalanan, malaikat Jibril alaihissalam minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mohon kepada Allah, minta izin Allah. Ketika mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi kita semua ni nak melalui pintu yang sirat, maka malaikat Jibril alaihissalam minta kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah mengizinkan kepada Jibril untuk menghampalkan saya di atas pintu sirat. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah kabulkan, Allah terima apa yang diminta oleh Jibril alaihissalam. Baru tuan-tuan nanti kita nak lalu pintu sirat ni, ada malaikat Jibril yang akan mampukan saya ni. Maka begitulah kasih Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga melimpah kasihnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah perkara yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi mudah-mudahan perkara yang kita bincang ini Allah menambahkan keyakinan kita. Allah menambahkan keyakinan kita kepada Allah yang Maha berkuasa. Yang kedua, yakinlah bahawa Allah sentiasa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beruntungnya siapa orang yang membenarkan berita dan peristiwa yang disampaikan ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab yang lain yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Baghdadi, ketika mana sampai kepada mustawa yang di satu lagi tabir, kali ini tabir ni lah, tabir minggu ni kan, tapi Allah jadikan tabir tu daripada cahaya. Tabir tu daripada cahaya 1, 2, 3, 4, 5 daripada cahaya. Ada berapa tabir? Ada 70,000 tabir.
Tabir pertama nak ke tabir kedua tu jaraknya sama, 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ada 70,000 tabir. Tetapi Allah memuliakan dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dimudahkan urusan sampai nak bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh rasa hina dan malu di hadapan Allah. Maka tertunduklah Nabi SAW di hadapan Allah. Maka apakah perkataan disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani tentang apakah kalimah pertama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah mula-mula sekali. Maka disebut tentang apa yang setiap hari kita sebut. Apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Ada 4 benda. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibat lillah. Lillah ini bermakna segala kemuliaan, segala pengiktirafan, segala perkara yang baik dan salawat, puji-pujian, segala-galanya itu hanya milik Allah dan bagi Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibat lillah, milik Allah dan bagi Allah. Bila mana Nabi SAW mula dengan mengucapkan tahiyat tadi, maka diberikan kefahaman dari Nabi SAW. Allah telah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atasmu. Assalamu alayka. Kata bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah habis tu dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera juga kepada kami. Kami itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Jibril alaihi salam. Assalamu alayna dan juga wa ala ibadillahi salihin, dan juga ke atas hamba-hamba yang saleh. Maka itu di antara perbuatan awal yang telah berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dinamakan tempat yang Nabi duduk dalam tempat itu ialah maqam khitab. Yang Nabi duduk nanti dulu namanya maqam khitab, tempat Nabi berbicara dengan Allah. Soalannya bagaimana? Wallahu a'lam. Sedekatnya macam pertama ini. Cuba kita yakin dan percaya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya semoga tahu tentang sembahyang yang 50 jadi 9, yang 50 jadi 5. Berbalik 9 kali turun naik hingga 5 pun tak mampu lagi. Maka Nabi SAW malu nak bertemu dengan Allah. Sebab kata Nabi Musa AS, umat kamu tak mampu, 5 pun tak mampu. Maka Nabi tak berapa? 3 je. Dan tidak malu tinggal 5 kali, iaitu sehari semalam. 5 waktu yang digunakan itu bersamaan dengan 50 waktu yang awal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Isra wal Mi'raj. Bila mana sampai tadi kita cerita pada awal tadi, Sayyidina Abu Bakar membenarkan segala dan seluruh apa yang telah dikhabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini, ulang kaji pada malam ini, Allah jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang tahu nilai, iaitu nilai peristiwa Isra wal Mi'raj
mengukuhkan iman kita kepada Allah, iaitu Allah nak menyatakan keagungannya dan kekuasaan. Yang kedua, Allah nak menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita kena amalkan yang ketiga ni, iaitu seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan itu saja perkongsian untuk malam ini. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini, Allah kurniakan rahmat, Allah kurniakan keampunan, dan Allah mudahkan segala urusan. Dan dengan keberkatan kita menyambut dan juga mendengar tentang keseruan malam ini, mudah-mudahan mana-mana yang sedang Allah uji dengan sakit, Allah sembuhkan beliau. Seandainya dalam keadaan yang tidak bahagia, susah, Allah bahagiakan dan Allah senangkan hatinya, dan Allah berikan sifat rasa cukup dengan apa saja nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita yang bertemu pada malam ini di sini dan minta kepada Allah suatu masa dan ketika nanti yang di mahsyar nanti, seandainya kita minta terpilih untuk mendapat syafaat, maka mohonlah kepada Allah supaya semua jemaah yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya dipilih untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin muslimat, mukmin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua-dua kami, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah, sedang dianggap olehmu, ya Allah, angkatkanlah azab bagi mereka berdua, ya Allah. Kasihanlah mereka berdua, ya Allah. Kasihanlah mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka telah menjaga kami dengan penuh kasih sayang di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua-dua kami, ya Allah, dalam keadaan sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka berdua, ya Allah. Jagalah mereka berdua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, tetapkanlah iman kami, dan juga kecintaan kami kepada dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan kami dalam keadaan beriman kepada Ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah, dan himpunkan kami di mahsyar nanti, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang beriman, ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami semua, ya Allah, rahmat-Mu, keampunan-Mu, dan juga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala